Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba membentangkan sebuah kertas kerja yang bertajuk Kecerdasan Kerohanian menurut Imam Said Hawa sebagai pemangkin kekuatan jiwa manusia mengharungi musibah COVID-19. Untuk pengetahuan semua, kertas kerja ini adalah hasil penyelidikan bersama dengan beberapa pensyarah yang lain daripada Universiti Sains Islam Malaysia, iaitu Encik Yusri Ahmad, Dr. Dini Farhana Baharudin dan Dr. Suhaidiza Muhammad Hamdani. Sebelum itu, setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Universiti Sains Islam Malaysia kerana kajian ini telah dibiayai sepenuhnya di bawah skim Grant Pendidikan USIM COVID-19 dan juga kepada program pengajian akidah dan agama Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM, Kementerian Pengajian Tinggi atas semua bantuan dalam menyiapkan kajian ini. Sebagai pendahuluan, sekitar akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, dunia telah dikejutkan dengan satu wabak yang bersifat pandemik yang telah mengorbankan ratusan ribu manusia akibat virus COVID-19. Dalam kegawatan penyelidik mencari vaksin untuk virus ini, ramai sarjana tampil memberiharkan tentang bagaimana umat Islam seharusnya berhadapan dengan virus ini. Sesegenap manusia di seluruh dunia terkesan dengan wabak ini kerana ia bukan hanyalah virus yang mendiami fizikal badan manusia, tetapi ia juga banyak melumpuhkan sistem kehidupan manusia yang lain, termasuklah aspek sosial, ekonomi, kekeluargaan, kerohanian, agama dan sebagainya. Objektif kajian ini yang pertama akan mengupas kepentingan kecerdasan kerohanian menurut pandangan Syekh Said Hawa bagi individu Muslim dalam menghadapi musibah, khususnya wabak COVID-19. Yang kedua, menjelaskan kepentingan beriman dengan ketentuan Allah iaitu qada dan qadarnya. Dan yang ketiga, menjelaskan adab-adab tertentu sebagai Muslim dalam menghadapi musibah, terutamanya COVID-19. Metodologi kajian ini pakai kaedah analisis kandungan yang menggunakan pakai karya Syekh Said Hawa iaitu Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah sebagai sampel kajian. Kajian ini bersifat kualitatif yang menggunakan kaedah induktif, diduktif dan kajian perbandingan. Said Hawa melalui metod penulisannya yang bersifat deskriptif lebih banyak menjelaskan melalui huraian dan perbahasan yang ringkas tetapi sangat bermakna. Buku Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah karangan Imam Said Hawa telah dipilih kerana ia menjadi inspirasi bagi setiap Muslim dalam menjaga adab ketika berhadapan dengan apa jua ketentuan hidup, sama ada baik ataupun bersifat musibah. Ia juga sebagai panduan dalam menjaga akidah dan akhlak umat Islam dalam konteks beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan qada dan qadarnya. Di dalam kertas kerja ini juga saya ada menyenaraikan beberapa kepentingan kecerdasan kerohanian ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil spiritual intelligence. Antaranya kajian daripada Ilmi Baharudin dan Zainab Ismail pada tahun 2015 mengatakan bahawa kajian mengenai domain kecerdasan kerohanian adalah sangat penting dan perlu diperhalusi dengan baik. Kecerdasan rohani adalah kunci utama untuk menghadapi setiap cabaran yang mendatang. Ilmi Baharudin telah mendefinisikan kecerdasan kerohanian ataupun spiritual intelligence sebagai kekuatan dalaman manusia yang berpusat di hati, di jiwa, perasaan dan juga keimanan yang mendalam, amalan ketekunan berdasarkan kepada petunjuk Allah dan akhlak yang baik. Malah dalam kertas kerja ini juga saya telah menyenaraikan juga kajian daripada Mazlan Ibrahim 2020. Beliau menyatakan bahawa tingkah laku manusia bersifat sangat dinamik kerana ia sangat berkait rapat dengan nilai agama ataupun tahap kerohanian seseorang.
Malah dalam kajian-kajian yang lain juga bersetuju dan berpendapat bahawa tingkah laku, amalan dan perbuatan boleh dibentuk melalui jiwa yang kuat dan penuh ketaatan kepada urusan agama. Dan ini juga selari dengan pandangan Said Qutb. Beliau mengatakan bahawa kelemahan tingkah laku dan moral seseorang sangat berpunca daripada lemahnya penghayatan nilai agama sehingga menjurus kepada pelanggaran norma-norma dan perintah dalam agama. Justru dalam menghadapi situasi norma baru dalam pandemik ini, kerohanian seseorang sangat memainkan peranan dalam perkembangan tingkah laku dan perbuatan individu. Malah Imam Said Hawa juga menjelaskan tentang 4 proses penting dalam memupuk fasa kerohanian seseorang. Ini sangat bersesuaian dengan dalam konteks menghadapi musibah COVID-19 yang mana seseorang manusia harus kembali kepada fitrah asalnya iaitu Allah yang menjadikan manusia dengan akal, hati, panca indera, jasmani dan rohani yang seimbang agar dapat menjaga perihal fizikal maupun spiritual manusia. Berikut adalah fasa penting dalam tarbiyah kerohanian yang dititipkan oleh Imam Said Hawa dalam bukunya Tarbiyatun Ar-Ruhiyah. Yang pertama, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan yang kedua, memahami hikmah setiap sesuatu. Dan ketiga, kesihatan jiwa dan hati. Dan keempat, memahami kesan kesihatan rohani spiritual kepada kehidupan manusia. Sebagai contoh, apabila berhadapan dengan musibah COVID-19, apa yang diajarkan oleh Imam Said Hawa ialah melihat kepada fasa pertama ialah kita perlu melihat apa yang dibenarkan dan apa yang dilarang dalam agama. Itu adalah perkara asas. Selain itu, yang kedua, kita harus mendidik jiwa dan hati kita untuk mencari hikmah dan mendalami setiap musibah atau ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam setiap ujian dan musibah itu syarat dengan pelbagai pengajaran dan tauladan untuk diri manusia. Dan tidak dalam Al-Quran juga telah dinukilkan bahawa tidak ada sesuatu yang Allah jadikan kepada ke atas di muka bumi ini sebagai satu yang sia-sia. Malah proses yang ketiga, apa yang ditekankan oleh Imam Said Hawa ialah pentingnya bagi seseorang Muslim untuk melihat, menjaga keseimbangan antara kesihatan fizikal dan juga kesihatan spiritualnya. Dan yang keempat ialah menzahirkan kesan menjaga kesihatan spiritual ini kepada diri manusia, di mana kita boleh lihat kesan-kesan kesihatan spiritual ini dalam tingkah laku kita dan juga dalam diri manusia itu sendiri. Selain daripada itu, kertas kerja ini juga akan menyenaraikan beberapa adab-adab penting seorang Muslim apabila berhadapan dengan musibah, iaitu sebagai satu tarbiyah rohaniyah. Saya kira ini adalah yang paling penting dalam bahagian kertas kerja ini, di mana apa yang dititipkan oleh seorang ulama besar Imam Said Hawa kepada diri Muslim dalam membentuk ataupun mendalami proses tarbiyah rohaniyah ini. Yang pertama, penting bagi setiap Muslim untuk melihat musibah sebagai tanda kasih sayang Allah. Kerana apa? Kerana Allah itu bersifat rahmah terhadap seluruh makhluknya dan setiap apa yang Allah jadikan, Allah datangkan dalam kehidupan manusia itu adalah satu bentuk ujian, dan tidak Allah jadikan ujian itu melainkan Allah jadikan juga jalan keluar bagi setiap musibah. Apa yang penting ialah proses manusia ataupun seorang Muslim berhadapan dengan musibah ini, sama ada kita sabar ataupun redha dengan ujian ataupun sebaliknya. Dan yang kedua ialah proses yang kedua ataupun adab yang kedua ialah harus bersabar ketika berhadapan dengan musibah, kerana
setiap ujian yang didatangkan oleh Allah itu adalah satu bentuk ujian kepada manusia. Dan cara kita berhadapan dengan musibah terutamanya COVID-19 ini, kita haruslah bertenang dan perbaiki serta perbetulkan niat dalam kita menghadapi ujian dan musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan perlu bagi seorang Muslim melipat gandakan, memperbanyakkan amalan seperti membaca Al-Quran dan berzikir, mengingati tentang kebesaran Allah, di mana Allah boleh mendatangkan sebarang ujian, sama ada kita rasa ujian itu sangat besar, dan Allah juga berkuasa untuk mendatangkan jalan keluar bagi setiap musibah. Dan yang ketiga, apabila kita melalui proses tarbiyah ini, kita juga harus akur bahawa bila kita berhadapan dengan musibah dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, beberapa sifat mahmudah akan terzahir apabila seseorang memiliki hati yang sihat. Ini adalah daripada pandangan Said Nahwa sendiri. Sifat-sifat yang akan terzahir dalam diri manusia apabila seseorang menjaga perihal kerohaniannya adalah seperti helm, bersikap lemah lembut, sangat berkeyakinan, yakin akan penawar yang Allah akan datangkan, yakin dengan kuasa Allah, dan yakin secara bertawakal. Dan kita bersyukur dengan setiap apa yang Allah datangkan dan berserah diri, yang ini bertawakal kepada Allah dalam menjaga menjaga diri kita daripada terkena dengan wabak ini, dan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara kita memohon perlindungan daripada Allah seperti mana yang disarankan oleh Imam Said Nahwa adalah dengan perbanyakkan ibadat. Dan Imam Said Nahwa ini adalah seorang tokoh tasawuf yang terkenal dengan amalan ibadatnya, tinggi nilai kerohaniannya. Dan di sini saya titipkan juga dalam kertas kerja ini antara amalan-amalan yang disarankan oleh Imam Said Nahwa. Contohnya seperti memperbanyakkan solat-solat sunat nawafil, dan bertahajud, serta bangun malam iaitu qiyamul lail, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, zikrullah, dan berdoa. Antara zikrullah, zikir-zikir yang selalu dilazimi oleh Imam Said Nahwa sebagai contohnya istighfar sebanyak 100 kali, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW 100 kali, zikir la ilaha illallah 100 kali, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebagai pelindung diri setiap pagi dan petang, dan juga mengamalkan zikir-zikir yang ma'thur, antaranya la ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan Imam Said Nahwa juga menyatakan bahawa seseorang tidak dapat mendalami tauhid tanpa zikir, dan zikir adalah cara untuk mentauhidkan Allah di dalam hati. Sebagai contoh, apabila kita membaca Subhanallah, hati kita akan menzahirkan Maha Suci Allah daripada sesuatu. Alhamdulillah, meyakini bahawa Allah sahajalah yang maha memberi rezeki, dan Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada selain yang di dalam hati. Dan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yakni tiada pembuat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, yang paling unik ialah apabila Imam Said Nahwa menyarankan kepada kita supaya mencintai ulama dan orang soleh. Ini kerana memuji-muji, menghormati orang soleh dan juga ulama kerana mereka merupakan ahlul ibadah. Okay. Dan Syekh Said Nahwa sangat mengasihi penuntut ilmu, dan beliau sangat menyarankan supaya sentiasa menghadiri majlis ilmu. Dalam konteks kita menghadapi musibah ini, kita boleh mengikuti kelas-kelas pengajian ilmu, sama ada secara dalam talian ataupun yang banyak ada dalam program-program televisyen.
Secara kesimpulan, kecerdasan rohani seorang Muslim yang dibimbing dengan akhlak dan iman yang teguh dapat membantu ia untuk kekal positif, cerdas, sihat dari sudut emosi, jasmani dan rohani. Dan ia juga dapat membantu seseorang dalam mendepani ujian dalam kehidupan. Wassalamualaikum.